Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Liana Raya, Occupational Therapist, yang mana kali ini kita nak memfokuskan kepada pengurusan tingkah laku. Dan kali ini adalah topik yang kedua, iaitu berkenaan dengan penggunaan ayat penyata lebih banyak berbanding ayat tanya. Okey, saya dah buat satu post dekat Facebook berkenaan perkara ni. Now kita akan buat satu video lah nak ceritakan dengan lebih lanjut lah tentang apa topik ni Okey, apa yang saya nak katakan kat sini adalah dalam menguruskan satu tingkah laku kanak-kanak, in order untuk dapatkan mereka melakukan tingkah laku yang betul, segala-galanya bermula dari anda sebagai ibu dan ayah. Okey, tak boleh nak harapkan anak tu terus boleh dengar cakap, terus boleh jadi budak baik, then there's no such thing as budak baik. Anak-anak ni baik Alright, so satu je yang saya nak tekankan kepada anda, kita fokus kepada step by step punya topik, okey? Yang saya buat posting dekat Facebook berkenaan dengan ayat penyata lebih banyak digunakan berbanding ayat tanya. Okey, so basically setiap kali apabila bercakap dengan kanak-kanak, saya nampak most parents ataupun most adults banyak guna tanda tanya. Okey, tanda soal, iaitu banyakkan bertanya. Oh, buat apa kat sekolah hari ni? Dah makan ke belum? Dah itu ke belum? Dah ni ada. Okey, alright. There are so many questions. Sampaikan budak tu sebenarnya, kalau you perasan dalam setiap soalan you, tak kebanyakan vocab difahami oleh anak. Contoh, makan apa hari ni? Okey, anak mungkin faham perkataan makan, tetapi mungkin ketika itu dia makan di rumah, dia sebut makanan kat rumah, bukan makan kat sekolah. Kat sekolah makan apa hari ni? So, dia dengar perkataan sekolah dan makan. Tapi kalau dia dengar perkataan sekolah dan makan, dia cuba relate dekat sekolah main. Mungkin kat sekolah main, mungkin kat sekolah tadi dia tidur ke apa kan. So, makan tu mungkin situasi yang berbeza pada dia. Jadinya salah kita lah sebab kita tanya soalan, betul tak? Alright. So sebab tu saya dah bagi teknik di mana kalau kita nak dah tahu apa yang berlaku kat sekolah dengan anak kita, adalah kita banyakkan ayat penyata. Oh, tadi mama kan dekat tempat kerja mama makan sushi, sedap. Mama pergi makan dengan kawan-kawan. Kita kan pernah makan sushi hari tu. Adik makan kat sekolah makan apa tadi? Okey, so kat situ baru dia boleh ada some ideas. Oh, mak menyatakan makan di tempat kerja. Maksudnya dekat sekolah tadi pun dia makan apa pula. So mak recap balik, anak pun boleh recap balik. Something like that. Okay. Kemudian ada juga yang tanya, buat apa kat sekolah tadi? Buat apa dekat sekolah tadi? Apa vocab yang anak boleh pakai untuk recap apa yang dia buat kat sekolah tadi? Okay. Mungkin dia akan cakap kat sekolah tadi apa je. Sekolah je dia ada. Mungkin dia akan sebut nama sekolah dia. Okay. So sekolah. Now, you boleh cerita tadi dekat tempat kerja, mama sibuk lah, mama banyak sangat kerja. Kena pegang pensel, kena pegang kertas, kena tulis, kena pegang telefon. Jadi waktu tu dia dah dapat the whole situation from your story. And then kat situ barulah you boleh tanya anak, abang kat sekolah tadi buat apa bang? Okay, so macam tu lah tapi bagi kanak-kanak yang macam limited vocab, okay, maksudnya tak boleh nak ataupun speech delay, ataupun tak ada banyak keluarkan perkataan, masih lagi tidak bercakap dengan betul and so on. So what you have to do is memang ayat tanya tak boleh tanya. Okay, ayat penyata digunakan. Alright, so for example you ambil beg sekolah, contoh okay, you ambil beg sekolah. Oh, ada baju, ada towel. So kita nak pergi basuh. So nak ambil, jom kita pergi basuh. Bawakan baju, bawakan towel yang daripada sekolah tadi tu, kita pergi basuh. Then you kena explain every single thing yang related dengan sekolah, termasuklah beg sekolah, kepada anak, so that anak dia tak bercerita tau, dia macam boleh keluar certain words yang relate with the school. Something like that lah. Okay. So for example, kalau you keluarkan baju dia, oh ni ada baju, ada seluar. Okay, tadi ni apa, towel basah Lepas tu mungkin dia akan relatekan dengan tadi mandi kat sekolah. So dia try to tell you that dia mandi dekat sekolah. Adalah words yang dia keluarkan, kemungkinan besar dia cuba bercerita. Then apabila dia cuba keluarkan satu word, contoh mandi. Okay, oh mandi kat sekolah sebab tu towel basah, betul. You yang buat banyakkan ayat penyata kepada anak. Okay, dan juga jangan lupa sentiasa
setiap kali apa yang anak buat, apa yang anak pegang, contoh balik daripada sekolah, dia bawa satu buku. Oh, it's a book, it's a ABC book. Wah, ada buku, ada gambar ni, ada gambar ni. So you yang buatkan ayat penyata banyak-banyak, so that anak dia boleh nanti later on dia boleh bercerita dengan you, sebab you dah bagi banyak vocab related to the book, related to the bag, related to the towel, semua. Jadi lama-lama dia akan boleh buat cerita sendiri di kemudian hari. Cuma you sabarlah dulu ya. Okey, banyakkan bagi ayat penyata. Alright, begitu juga dengan ayat penyata yang melibatkan arahan. Okey, saya tak tulis lagi post about this, tapi saya akan tulis nanti. Arahan macam ni lah, saya biasa dengar mak ayah bagi arahan pada anak, iaitu adik simpan buku dalam beg, adik tolong kemas mainan, adik itu ini semua. Okay, you bagi banyak, so many instructions but you don't show the way. Tu masalah dia. Okay, untuk kanak-kanak, untuk dia belajar perkataan simpan, alright, so dia kena buat sepah dulu, betul tak? Wah, dia katalah let's say memang dah bersepah permainan. Oh alamak, banyaknya mainan atas lantai, dah sepah. Okay, so you nampak tak kat situ, you kena gunakan permulaan Oh banyaknya mainan atas lantai, alah dah sepah dah lantai. Jom kita simpan. Then if you have a song related with simpan, contoh clean up, let's do the clean up together. Kita clean up sama-sama. Clean up, you pun buat dulu. Everybody, everywhere, clean up, everybody do their share. So bila you banyak keluarkan lagu macam tu, then anak dah dapat konsep, oh menyimpan ni sepatutnya macam ini. Ambil barang, masukkan dalam bekasnya. Ambil buku yang sepah-sepah, simpankan dalam lacinya, something like that. So lama-lama next stage pula nampak lagi sepah, dah sepah, dah sepah, dah simpan. So waktu tu baru boleh bagi arahan yang direct, sepah simpan. Okay, faham Alright, begitu juga dengan ambil contoh ambil pampers, tolong ambil pampers. Okay, now ambil pampers boleh, tapi dekat mana nak ambil pampers tu anak tu? Kan dekat situ. Sudah. Ambil pampers kat situ, kat dalam bilik. Tak spesifik. So maksudnya sekarang ni, sebelum anda nak suruh anak anda ambil pampers, later on kita masuk sama-sama dalam bilik. Okey, kat sini letaknya pampers abang, ni pampers adik. Okey, abang dengan adik, ni pampers abang warna plastik warna biru, pampers adik plastik warna oranye katakan. Okey, you boleh relate lah pampers apa saya cakap ni. And then abang ambil pampers abang yang ini, adik ambil pampers adik yang ini. Jadinya sekarang ni test pula dia orang bawa keluar dari bilik. Okey abang, mana pampers abang? So ask him to get the pampers. Okay, now you bagi arahan. Sebelum bagi arahan yang macam-macam, you kena ajar dahulu. Kanak-kanak tu macam saya kata, tak punya banyak pengalaman. Sebab itulah anda harus berikan pengalaman tersebut. Jadikannya kemudian you boleh guna dalam bentuk arahan di kemudian hari, so that dia tahulah apa nak buat. Ini tidak, tiba-tiba nampak dah balik, simpan. You tak create proses menyimpan tu bagaimana. You tak create pengalaman menyimpan tu bagaimana. You tak create, actually untuk create pengalaman, you kena banyakkan ayat nyata. Ayat penyata lah Maksudnya kena banyak bagi vocab dekat dia, banyak bercerita dekat dia, banyak bercakap. Tak ada masalah, bukan satu isu. Walaupun you seorang pendiam, but when it comes to your child, you kena banyak cakap. Okay? Ini tidak. Kalau dia asyik tengok gadget je, yang dia dapatnya ABC 1, 2, 3, tapi entah apa-apa lah, dia bukan boleh spell simpan pun. SIMPN, simpan. No, dia tak boleh pun. Kalau you cakap, dia takkan you nak cakap dengan dia bagi arahan. Okay, let's do SIMPAN. Come, let's do together. What is that? Okay, so better you cakap. Sebab itu waktu ni penting untuk tidak, waktu 4 tahun ke bawah penting untuk dibagi kemahiran-kemahiran sebegini untuk digunakan di kemudian hari. So that bila masuk sekolah 4-5 tahun, masuk tadika, dah tak ada isu besar dah nak ikut arahan cikgu kan. Alright, so itu saja saya rasa setakat ni pengurusan tingkah laku, yang mana ini semuanya bermula dengan anda di rumah. Berikan banyak ayat nyata. So expectationnya adalah bila dah masuk sekolah nanti, apa-apa pun dia boleh cerita dengan you, sebab you banyak gunakan ayat penyata kan. Okay, then jangan lupa kurangkan banyak tanya. Okay, so that dia tahu later on dia akan sampai juga satu masa bila you banyak bagi vocab dekat dia, insyaAllah sampai satu masa dia akan bagi vocab tu dekat balik dekat you as you want. Alright, so jangan tergesa-gesa. Parenting is not as simple as ABC 1, 2, 3 alibata semua. Tak, no, tak sama macam itu.
It's a process. So you kena lalu semua proses ni, barulah kita akan dapat hasilnya di kemudian hari. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk next topik. If you have any comment, please comment, and saya akan buat video untuk saya reply back to the comment. Sebab lagi mudah buat video berbanding buat menulis and hopefully kita dapat jumpa lagi next session. InsyaAllah kita datangkan dengan another topic. Okay, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel LittleRehab.official dan juga our page Facebook iaitu Little Rehab untuk dapatkan lebih banyak maklumat lanjut berkenaan dengan perkembangan awal kanak-kanak, teknik-teknik, activities and berbelan macam saya cakap ni. Okay, so jumpa lagi insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.